Tajuk malam ini Johor sudah, Selangor bagaimana? Saya pun tak faham tajuk ni sebenarnya. Sebab saya datang dari Pulau Pinang. Pulau Pinang insya-Allah kekal kukuh stabil. Tadi saya sembang dengan saudara Sani pun dia cakap bagi dia Selangor pun kukuh stabil. Yang tak stabil ni Malaysia. Kita bertukar kerajaan. Setelah hampir 2 tahun kerajaan tebuk atap memerintah. Kerajaan ini digelar Kerajaan Melayu Islam. Rakyat kononnya nak mahakan satu anjakan ataupun satu perubahan dalam kehidupan mereka. Tapi apa yang berlaku adalah malapetaka yang melanda negara ini. Ini semua berlaku sebab tidak ada amanah dalam kerajaan hari ini. Punca mendapat kerajaan pun melalui pengkhianatan. Apatah lagi kesannya itu menyebabkan pentadbiran kerajaan sama ada ketika Tan Sri Mahyudin maupun Ismail Sabri berada dalam keadaan yang penuh tidak amanah dan rakyat menyaksikan apa yang berlaku hari ini. Apa yang kita janjikan? Ada orang ketika mana berkempen nak menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan menggunakan sentimen kononnya kita tidak menunaikan janji. Sedangkan banyak janji kita, banyak manifesto yang telah kita tunaikan. Antara manifesto yang paling utama adalah kita nak membersihkan kerajaan ini. Sistem yang korup 60 tahun bawah Barisan Nasional itu kita nak bersihkan. Dan kita telah buktikan. CPI yang disebut tadi, Corruption Perception Index, oleh sebuah badan antarabangsa dipanggil Transparency International, badan yang menyelia ataupun supervise tentang korupsi dalam sebuah negara, telah meletakkan negara kita tangga yang ke-51, satu pencapaian cukup tinggi pada tahun 2019. Tapi apabila kerajaan Mahyudin ambil alih, corruption index ini merosot tanggal 60 ke tanggal 57. Dan di bawah Ismail Sabri tahun lepas jatuh lagi tanggal 62. Dan kedudukan 62 ni tuan-tuan sama dengan kedudukan negara pada tahun 2017 di bawah pentadbiran kleptokrat Najib Razak. Jadi tidak ada beza kerajaan Melayu Islam yang pas berada bersama hari ini dengan kerajaan di bawah pentadbiran Najib. Sebab itu bagi kita tidak ada manfaat di bawah kerajaan yang ada hari ini. Malapetaka yang melanda kita hari ini. Rasuah tidak boleh dipandang enteng oleh rakyat. Setengah orang mengatakan tak apa rasuah ini, asalkan dia Melayu, dia Islam, rasuah pun tak apa. Teruk-teruk rasuah pun dia masuk syurga sebab dia orang Islam. Ini fahaman yang dibawa oleh parti lama Sani dulu. Parti yang hari ini tidak ada maruah. Kita cukup sedih, tambah saya lagi sedih anak Presiden Cik Oi. Sedih bagaimana parti ini dihina hari ini oleh UMNO. Lebih hina daripada pelacur, lebih hina daripada Bosya. Dah lama tak dengar perkataan Bosya ni, terpaksa Google balik. Rupanya Bosya ni boleh dibawa percuma, lebih teruk daripada pelacur. Jadi mana maruah ahli-ahli PAS? Sepatah haram tak ada seorang pun pemimpin PAS yang menyerang Khalid Nordin. Kenapa? Kerana takut hilang jawatan. Khalid Samad mereka cukup syok serang. Tapi tidak ada sepatah jawapan balas, respon daripada pemimpin PAS. Kenapa? Kerana mereka takut hilang kuasa.
Kerana mereka takut hilang jawatan. Takut hilang bukan setakat jawatan Menteri Kabinet, dengan duta-duta khas boleh hilang kalau serang UMNO ni. Dan sebab itu, bagi kita, apa yang telah kita janjikan dulu dalam manifesto kita Pelaya yang ke-14 dulu, kita janji kita akan bersihkan kerajaan. Dan penting untuk sesebuah kerajaan itu ditadbir dengan penuh integriti. Mana-mana negara dalam dunia ini yang maju, yang menjaga kebajikan rakyat, yang membela nasib rakyat, semuanya negara-negara yang mempunyai indeks rasuah yang cukup rendah. Singapura, Jepun, di Denmark, Norway, negara-negara Skandinavian itu semua indeks rasuah mereka cukup rendah. Yang mendapat manfaat adalah rakyat. Kerana wang negara itu ditadbir, diurus dengan baik. Tidak ada ketirisan, tidak ada pemimpin yang kaya, yang sedang adalah rakyat. Tapi di Malaysia ini kita hidup macam filem Tamil. Yang kaya pemimpin, yang susah rakyat. Itu pun duk sokong lagi. Tak faham sungguh. Ini yang kita tak faham. Dan yang menambah ketidakfahaman kita, apabila ada ustaz-ustaz parti lebay yang mengizinkan rasuah ini. Sampai Presiden PAS menyebut bahawa definisi rasuah ini perlu dikaji semula. Sedangkan Nabi telah menyebut secara terang dalam hadis, ar-rasyid bertasyif finnar. Macam mana nak define semula? How to redefine corruption? Sedangkan Islam mencegah, mengharamkan rasuah ini. Tapi demi kuasa, demi untuk mempertahankan kerajaan tembok atap ini, mereka menghasut rakyat untuk percaya bahawa rasuah ini perkara yang boleh diizinkan. Itu juga apa yang berlaku dalam kes terbaru yang mengaitkan skandal Ketua Putrajaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Kita tidak menuduh dia rasuah. Apa yang dituntut oleh rakyat, oleh anak-anak muda Sabtu yang lepas adalah supaya Tan Sri Azam ini disiasat. PAS ini terlebih lajak. Belum sempat disiasat, dia dah kata kami puas hati dengan penerangan Tan Sri Azam. Kepala bapa dia. Siasat dah lagi, haram tak siasat lagi, macam mana nak bersih? Statement dia kata itu akaun adik dia. Duit adik dia, guna akaun dia. Kita pun kata itu kesalahan di bawah Security Commission. Itu Sunjaya yang mengawal saham-saham. SC pun siasat. Dia kata itu bukan akaun adik Tan Sri Azam. Itu akaun yang dikawal, yang mendapat arahan dikuasai sepenuhnya Tan Sri Azam. Jadi rakyat pada dalam keadaan terpinga-pinga. Siapa yang bohong ini? Tan Sri Azam ke? SC? Jadi ini perlukan satu siasatan. Siasat dulu baru kita tahu bersih ke tidak. Jadi skrip PAS ini tak ubah seperti mana skrip mereka membersihkan YMDB dulu. Kalau kita masih ingat bagaimana Arukanda, CEO YMDB datang bertemu dengan pemimpin PAS, terangkan tentang YMDB. Timbalan Presiden kata, kami berpuas hati dengan penerangan YMDB. Tapi apabila kita memerintah 2018 kita ambil alih kerajaan, kita bongkar semua kebincangan dalam YMDB, dan kita telah mendakwa beberapa orang pemimpin dulu termasuk Najib Razak. Dan rakyat kena gunakan kekuatan ini. Kalau 2018 kita boleh bangkit, kita tolak sentimen perkauman itu semua. Kita boleh bersatu, orang Melayu, orang Cina, orang India, bersatu demi Malaysia. Kita jatuhkan UMNO kerana apa? Kita nak ajar pemimpin yang rasuah itu. Betul atau tidak? Jadi perayaan yang akan datang, kita jatuhkan sekali kerajaan ini, kita akan siasat semua
segala kebincangan yang berlaku dalam negara 22 bulan ini diperintah oleh Ismail Sabri dan Tan Sri Mahyudin. Tak, ini jelas bagaimana CPI rasuah boleh meningkat. Sudah pasti kes rasuah berlaku begitu banyak sepanjang pentadbiran 2 tahun ini. Jadi kalau 2018 kita boleh ajar pemimpin yang rasuah, insya-Allah tahun ini atau tahun depan kita bangkit bersama, pastikan UMNO jatuh, PAS jatuh, Bersatu jatuh, kita akan siasat dan dakwa mereka yang terlibat dengan rasuah. Tapi itu mungkin lambat lagi. Yang kita nak hadap ke depan ini adalah PRN Johor. Cukup penting untuk kita pastikan Pakatan Harapan menang. Kita telah buktikan kejayaan kita memerintah 22 bulan. Tadi kita cakap tentang integriti kita. Hasil kejayaan integriti kita, kita berjaya menguruskan ekonomi negara dengan baik. Inflasi menurun 0.7%. Keuntungan negara meningkat 13.5%. Pelaburan asing meningkat 80 bilion. Dan ini semua kejayaan-kejayaan yang dibuat berpunca daripada integriti pentadbiran kita. Sebab pelabur-pelabur asing ini, orang kaya yang nak berniaga ini, mereka akan berniaga di negara yang mereka yakin ada integriti. Kalau mereka tengok pada sebuah kerajaan itu korup, duit hilang, pimpin kaya, mereka takut untuk melabur. Kerana kalau mereka melabur, nanti duit mereka hilang, habis. Sebab itu banyak syarikat-syarikat besar, Toyota, Hyundai boleh pindah daripada Malaysia ke Indonesia. Tak pernah terbayang oleh kita bahawa Indonesia akan meninggalkan kita dari sudut ekonomi. Jangan 10 tahun, 20 tahun nanti rakyat Malaysia pula bekerja sebagai orang gaji. Pekerja kilang di Indonesia. Hari ini kita boleh bangga, kita tuan rumah. Orang Indonesia datang bekerja di tempat kita. Jangan lagi 10 tahun, 20 tahun, anak cucu kita terpaksa berhijrah ke Indonesia untuk bekerja. Dan ini tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sebenarnya orang muda, saya muda pun taklah muda sangat, tua pun tak tua sangat sini. Tapi jiwa muda tu masih ada. Saya ada anak saya yang masih belajar. Saya tinggalkan dunia peguam saya. Walaupun tak tinggal ke semuanya, tapi kita tinggal ke dunia peguam itu untuk sama-sama berjuang nak pastikan Malaysia ini bersih dan selamat. Bukan selamat daripada harimau. Harimau jangan takut. Tuan-tuan jangan takut. Sebab ini pegawai Jabatan Perhutanan. Bukan cara-cara Saiful tadi. Dia ini pakar untuk jadi pegawai, pengarah Jabatan Hutan. Tebanglah balak sebanyak mana pun, harimau masih kekal di hutan. Tuan-tuan jangan takut. Ada seorang menteri besar nun jauh, kawan lama kita, ayak tak keluar pagi-pagi. Dia kata sebab malam mereka siram pokok durian. Ini kebijaksanaan pemimpin yang ada nak memperbodohkan rakyat. Kalau beginilah kualiti yang ada pada pimpinan kerajaan hari ini, apa yang kita harapkan di masa depan kita? Sebab itu kita yakin dengan kemampuan kita. Kita yakin dengan kualiti yang ada pada pimpinan Pakatan Harapan. Kita telah buktikan 22 bulan yang lalu. Dan insya-Allah manifesto kita yang kita janjikan dulu kita akan teruskan. Jangan hukum Pakatan Harapan. Kita belum sempat habis merintah. Kita janji 5 tahun untuk tunaikan manifesto kita, tapi 22 bulan kita dijatuhkan. Ini satu malapetaka bagi rakyat Malaysia. Kita boleh izinkan lagi perkara yang sama berlaku. Sebab itu kita minta supaya ada hati lompat pati.
Apabila kita menang, rakyat pilih kita, kita takbir. Tak puas hati dengan kita, tunggu pilihan raya. Jangan khianat amanah rakyat. Kerana pengkhianatan membawa satu malapetaka, kesan yang cukup besar dalam negara pada hari ini. Kita nak pilih pemimpin yang cerdik last. Pemimpin ni biar yang cerdik. Jangan pilih yang bodoh-bodoh. Jadi menteri makan gaji buta. Orang penat ni pergi nak bersihkan rumah waktu banjir. Kita pergi ke Shah Alam, Kota Raja, tambah terpenuh lagi teruk. Lumpur ni tuan-tuan sampai ke lutut. Tapi ada menteri, orang suruh bersih lumpur, dia bersih tak cicak. Ini taraf menteri ada. Kalau ada parti Islam, kita harapkan dia perjuangkan Islam dalam negara. Tapi jadi bisu. Tak nak taring serupa harimau dalam zoo. Kita masuk dalam zoo ni, kalau tengok harimau, harimau pun tengok kita. Kita tengok dan dia pun tengok kita. Kalau tengok dalam filem, dalam dokumentari ke, harimau ni dia ligan binatang. Dia ganas. Tapi harimau dalam zoo dia tak ganas. Seperti mana PAS dalam kerajaan hari ini. Jadi ini pembawakan ataupun agenda PAS yang berteraskan kepada perkauman agama ini kita kena tolak. Jangan terperangkap lagi dengan sentimen agama dan perkauman. Rakyat Malaysia perlu pandang ke depan. Kita nak bina negara yang maju, yang bersih, yang penuh integriti, yang akhirnya manfaat akan dapat kepada rakyat. Jadi berikan kepercayaan kepada Pakatan Harapan sebelum kita masuk ke pertandingan pilihan raya umum. Kita kena bekerja keras. Kita kena bekerja keras semua. Kena turun, pastikan turun ke Johor untuk bersama-sama bantu ke semua 56 calon Pakatan Harapan. Pastikan kita menang di Johor, kita ambil alih semula kuasa di Johor. Boleh atau tidak? Okey, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagaimana tadi